Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Kembali semula bersama Ustazah. InsyaAllah kita akan teruskan dengan pembelajaran kita bagi subjek mata pelajaran ibadat. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, sama-samalah kita menadah tangan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya murid-murid, bacaan apakah yang kamu lihat di hadapan kamu ini? Ya, jawapannya adalah doa iftitah. Untuk makluman kamu semua, hukum membaca doa iftitah adalah salah satu daripada perkara-perkara sunat dalam solat. Maka, pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan bertajuk perkara-perkara sunat dalam solat. Baiklah pelajar, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menyebut pengertian sunat hayat dengan betul. Yang kedua, menyenaraikan perkara-perkara dalam sunat hayat dengan betul. Baiklah pelajar, Ustazah imbas kembali perkara-perkara sunat dalam solat. Perkara-perkara sunat dalam solat terbahagi kepada dua, iaitu sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Pada pelajaran yang lepas, kita telah mempelajari perkara-perkara sunat ab'ad. InsyaAllah, kali ini kita akan belajar pula mengenai perkara-perkara sunat hayat. Apa itu sunat hayat? Sunat hayat adalah amalan sunat yang dituntut dilakukan ketika dalam solat. Jika ianya ditinggalkan, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, membaca doa iftitah. Sekiranya kamu tertinggal dengan bacaan doa iftitah, maka tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Murid-murid semua, perkara-perkara sunat hayat dalam solat terbahagi kepada dua, iaitu dari segi perbuatan dan juga dari segi bacaan. Sekarang, mari kita lihat perkara-perkara sunat hayat dari segi perbuatan. Sunat hayat dari segi perbuatan yang pertama adalah mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan juga bangun selepas tahiyat awal. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Yang ketiga adalah melihat ke tempat sujud. Yang keempat, duduk iftirash, iaitu duduk tasyahud awal ataupun tahiyat awal dan juga duduk tawarruk, iaitu tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Sunat hayat dari segi perbuatan yang kelima adalah meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Baiklah pelajar, sebentar tadi kita dah lihat sunat hayat dari segi perbuatan. Maka kali ini kita teruskan lagi dengan sunat hayat
dari segi bacaan. Sunat hayat dari segi bacaan yang pertama adalah melafazkan takbirul intiqalat, iaitu takbir yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Contoh bacaannya adalah Allahu Akbar. Takbirul intiqalat ialah takbir yang dilakukan ketika perpindahan daripada satu rukun solat kepada satu rukun solat yang lain. Yang kedua adalah membaca isti'azah, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca surah Al-Fatihah dan menyebut amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah selepas membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan juga rakaat kedua. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan rakaat kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Perkara sunat hayat dari segi bacaan yang keenam adalah membaca tasbih ketika rukuk, iaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan membaca tasbih ketika sujud, iaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ketujuh adalah membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk, iaitu ketika i'tidal. Perkara sunat hayat dari segi bacaan yang ke-8 adalah membaca doa ketika duduk antara dua sujud, iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-9 adalah membaca selawat Ibrahimiyah, iaitu Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim ketika dalam bacaan tahiyat akhir. Perkara sunat hayat dari segi bacaan yang ke-10 iaitu terakhir ialah memberi salam yang kedua. Baiklah murid-murid, secara kesimpulannya adalah perkara-perkara sunat ab'ad dan juga sunat hayat merupakan amalan yang amat dituntut. Jadinya, marilah kita sama-sama sempurnakan solat kita dengan mengamalkan perkara-perkara sunat ab'ad dan juga sunat hayat yang telah kita pelajari. Sekian sahaja penerangan Ustazah berkaitan dengan sunat hayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.